Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini cikgu akan memberi tumpuan kepada ulang kaji melibatkan subtopik penting pada tahun ini, iaitu tingkatan 4 bab 1 berkaitan dengan sumbangan tamadun Indus, fokus kepada bandar terancang di Mohenjo-daro dan Harappa. Baik, di sini cikgu akan tunjukkan satu contoh lukisan untuk cikgu terangkan ciri-ciri bandar terancang tersebut sebelum kita membincangkan teknik jawapan perkembangan esei sumbangan tamadun Indus. Jadi, kalau pelajar-pelajar lihat gambaran lukisan ini, jadi cikgu akan membahagikan kepada dua bahagian. Okey, lihat cikgu akan buat dua bahagian ini. Okey. Terbahagikan kepada dua bahagian. Okey. Baik, ini bahagian ini adalah bahagian utama. Dan bahagian sebelah kanan ini adalah bahagian kedua. Jadi kenapa cikgu bahagikan dua bahagian? Sebabnya ialah dalam tamadun Indus, bandar terancangnya terbahagi kepada dua bahagian, disebut bahagian utama dan bahagian kedua. Jadi para pelajar perlu memberi apa yang terdapat pada bahagian utama itu. Jadi kalau pelajar lihat bahagian utama ni terdapat pusat pentadbiran. Okey, yang pertama terdapat pusat pentadbiran. Yang kedua pelajar dapat lihat terdapat pusat keagamaan. Okey. Yang ketiga, pelajar dapat lihat terdapat juga tempat simpanan hasil pertanian. Dan yang keempat, terdapat tempat mandi awam. Dan boleh juga pelajar memasukkan di sini bahagian utama ada jalan raya. Okey, yang lurus. Okey, jadi dekat bahagian utama ni ada 5 ciri-ciri yang kita dapat lihat yang terdapat pada bahagian tersebut. Okey, pada bahagian kedua pula pelajar akan lihat ada satu yang penting, iaitu kawasan perumahan. Okey, kawasan perumahan dan adanya sistem peparitan. Okey, jadi ada dua yang penting di sini, iaitu kawasan perumahan dan sistem peparitan. Itulah ciri bandar terancang tamadun Indus. Jadi, kita akan lihat pula satu contoh jawapan esei yang mudah dengan menggunakan formula kunci soalan, fakta, huraian, contoh, huraian bagaimana, how, dan huraian why, mengapa, berserta dengan inferen. Okey, hari kita lihat contoh kerangka jawapan ini. Baik, kalau pelajar-pelajar lihat contoh kerangka jawapan ini, okey, kalau kita lihat soalan utamanya di sini ialah jelaskan sumbangan tamadun Indus. Okey, jadi cikgu akan ambil sumbangan tamadun Indus ini iaitu dipanggil sebagai kunci soalan. Dan seterusnya fakta di sini ialah bandar terancang di Mohenjo-daro dan Harappa. Ini sebagai fakta. Jadi bila kita kata bandar terancang, tadi cikgu dah tunjukkan lukisan berkenaan dengan bandar terancang yang mana terdapat dua bahagian. Jadi kita lihat bahagian utama, iaitu pelajar boleh tulis adanya pusat pentadbiran,
ada tempat mandi awam untuk upacara ritual dan juga tempat penyimpanan hasil pertanian. Dan bolehlah tambah lagi 2 sebab tadi cikgu sebut 5, iaitu jalan raya, okey, dan juga apa? Lagi satu. Jalan raya dan juga kuil. Okey. Baik. Manakala bahagian kedua iaitu kawasan perumahan yang mempunyai sistem saliran kubahan yang baik. Okey, ini adalah kita lihat sebagai contoh yang dimaksudkan bandar terancang tersebut. Jadi boleh kita masukkan dekat contoh itu ialah ciri-ciri bandar terancang. Okey. Baik, seterusnya cikgu akan lihat bagaimana bandar terancang ini dihasilkan. Jadi ayat yang digunakan ini diperbuat daripada batu bata tanah liat. Dibuat daripada batu bata tanah liat bersuhu tinggi. Okey, bersuhu tinggi melalui proses penjemuran matahari dan juga pembakaran. Sebab tu kalau pelajar-pelajar lihat di dalam gambar tadi, contohnya cikgu lihat, okey. Pelajar-pelajar lihat tadi, ini binaan yang dihasilkan. Kita lihat ada batu bata yang berwarna merah. Okey, batu bata yang berwarna merah. Okey. Jadi kita lihat batu bata yang berwarna merah ini, termasuklah gambar ini pelajar dapat lihat binaan-binaan batu bata berwarna merah. Jadi batu bata berwarna merah ini adalah hasil daripada proses pembakaran suhu yang tinggi. Jadi kalau pelajar nak tulis pembakaran batu bata berwarna merah pun boleh. Okey, ini sebagai tambahan isi. Kemudian mengapa bandar terancang ini boleh dihasilkan? Okey, ayat yang ditulis pelajar ini kerana kecekapan pemerintah yang bersikap terbuka dan menerima penggabungan idea dan kepakaran melibatkan tamadun Indus dengan Mesopotamia dan Mesir Purba dalam bidang geometri, kesenian dan matematik. Ini menerangkan mengapa bandar tamadun Indus itu berjaya dihasilkan. Jadi sebagai kesimpulan atau inferen, ini menunjukkan pentingnya gabungan kepakaran dalam pelbagai bidang dari dalam maupun luar negara untuk membolehkan sebuah masyarakat menjadi kuat dan maju. Okey, sekarang kita lihat daripada kerangka jawapan ini, pelajar ini akan menulis dalam bentuk esei. Mudah kan? Jadi kalau dalam bentuk esei, cikgu akan tunjuk di mana formula itu diletakkan. Cikgu berharap pelajar-pelajar dapat menguasai formula ini kerana kita dah terangkan pada sesi pertama dan sesi kedua menggunakan formula KS, fakta, contoh, huraiannya dan how, iaitu bagaimana, Y dan juga W dan juga inferen. Okey, kalau pelajar lihat, pelajar ini menulis sumbangan tamadun Indus ialah, ini adalah iaitu kunci soalan KS. Okey, kemudian pelajar dapat lihat pelajar ini memasukkan fakta iaitu pembentukan bandar terancang di Mohenjo-daro dan Harappa. Ini adalah fakta yang diberi. Kemudian seterusnya memberi contohnya. Contoh terdapat 2 bahagian. Sampailah pelajar ini tulis iaitu kawasan yang mempunyai sistem saliran kubahan yang baik. Sampailah di sini, ini adalah contoh menerangkan ciri-ciri bandar tersebut. Okey, dan kemudian ditulis iaitu diperbuat daripada batu bata tanah liat bersuhu tinggi melalui proses penjemuran matahari dan pembakaran. Ini iaitu diterangkan how, bagaimana bandar terancang itu dihasilkan, iaitu menggunakan batu bata tanah liat. Kemudian menerangkan pula berkenaan dengan mengapa mereka berjaya membina bandar terancang tersebut.
kerana kecekapan pemerintah, okey, yang bersikap terbuka menerima pergabungan idea dan kepakaran melibatkan tamadun Indus dengan Mesopotamia dan Mesir Purba dalam bidang geometri, kesenian dan matematik. Okey, ini menerangkan mengapa bandar terancang itu boleh dihasilkan. Dan seterusnya, inferen menunjukkan pentingnya gabungan kepakaran dan pelbagai bidang dari dalam maupun luar negara untuk membolehkan masyarakat menjadi kuat dan maju. Okey, jadi pelajar-pelajar telah dapat lihat satu jawapan esei yang lengkap dan baik, dengan huraiannya. Jadi di sini cikgu akan menerangkan pula dan menunjukkan bagaimana daripada jawapan ini pelajar-pelajar dapat menjawab sekiranya terdapat soalan-soalan yang ditanyakan seperti yang terdapat dalam buku latihan fokus sejarah SPM 2020, iaitu muka surat 12 hingga 13. Jadi pelajar boleh membuat latihan tersebut. Okey, kalau pelajar-pelajar perasan, ini antara soalan, iaitu dua bandar terancang dalam tamadun Indus. Jadi di sini pelajar dapat lihat dua bandar terancang itu jawapan Mohenjo-daro dan Harappa. Dah ada kat situ kan? Nampak daripada soalan ni kita boleh gabungkan juga menjadi esei yang lengkap. Kemudian pelajar akan dapat lihat ada soalan tambahan di sini tanya ciri-ciri bandar terancang. Okey, tadi dah diterangkan di peringkat awal, iaitu terbahagi kepada dua bahagian, bahagian utama dan juga bahagian yang kedua. Jadi pelajar perlu mengambil di sini contoh ciri-ciri bandar terancang ini sebagai jawapan. Jadi di sini pelajar dapat lagi menjawab dengan baik sebab dia nak 4 markah kan. Tadi jawapan dah lebih daripada 4 markah. Kemudian di sini juga ada soalan bertanyakan berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah masyarakat tamadun Indus mampu membina bandar terancang? Dia tanya soalan mengapa, iaitu keranalah. Menjawab kerana. Sebab tu cikgu menerangkan tadi why, mengapa mereka berjaya membina bandar terancang. Kerana mempunyai pemimpin yang bersikap terbuka. Sanggup menerima kepakaran dan kemahiran dari tamadun luar seperti Mesir Purba dan Mesopotamia. Kita lihat di sini untuk soalan 16 dan 17 ni hampir samalah. Kalau kita lihat mengapa tamadun itu dianggap memberi sumbangan penting kepada peradaban manusia, masih boleh menggunakan why. Jawapan why di sini iaitu kajian bandar terancang ini adalah kerana kecekapan pemerintah yang bersikap terbuka untuk menerima pergabungan idea dan kepakaran. Sampai hari ini kan, kalau kita nak maju, kita mesti boleh menerima pergabungan idea dan kepakaran dari luar. Jadi kalau ditanya soalan kebat ini, maka pelajar dapat memberi jawapan berfakta tadi. Dan akhir sekali, terangkan contoh sebuah bandar terancang di Malaysia. Bagilah contoh, iaitu Putrajaya. Dekat Putrajaya ni, pelajar-pelajar dapat lihat ada apa di sana. Di situ ada pusat pentadbiran. Betul? Pusat pentadbiran. Kemudian ada masjid yang besar. Pusat keagamaan. Masjid Putrajaya kan. Kemudian kita dapat lihat ada jalan raya yang luas. Dan ada sistem saliran yang baik menghubungkan Tasik Putrajaya. Jadi mudah kan? Jadi insya-Allah cikgu harap dengan penerangan yang ringkas ini, para pelajar dapat menjawab dengan cemerlang, dengan baik sekiranya soalan ini keluar dalam peperiksaan. Sekian, terima kasih.